Baik, tiada penemuan baharu dalam operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa tragedi tanah runtuh di kawasan tapak perkemahan di laluan Batangkali, Genting Highlands pada hari ketiga setakat pukul 6 petang tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis memaklumkan operasi SAR 9 mangsa yang masih hilang dalam bencana itu yang ditangguhkan sementara petang tadi ekoran faktor cuaca disambung semula sehingga 4 pagi nanti. Operasi SAR bermula 9 pagi tadi menggunakan jentera pengaut yang dijalankan secara berperingkat serta perlahan bagi mengelakkan terkena mayat tertimbus dalam insiden runtuhan tanah sepanjang hampir 300 meter dan setinggi 70 meter di tapak perkemahan Fathers Organic Farm, Gotong Jaya. Pada peringkat Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR Abang Kanak-Kanak Berkenaan akan disambung semula pukul 8 pagi ini selepas dihentikan sementara tengah malam tadi. Mangsa yang masih hilang berusia 14 tahun. Operasi SAR dua beradik itu bermula pukul 6.50 petang semalam melibatkan 35 anggota daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam dan Polis. Tapi kalau tidak paling pertama tidak. Pada pandangan Tuan, sejauh mana robot ini boleh membantu pihak polis dari segi semasa penyelamat masa operasi ini berlangsung? Okey, pada pendapat saya, robotik ini banyak membantu pihak PDRM ataupun lain penguatkuasa dalam menjalankan tugas penyelamatan seperti search and rescue, di mana kita boleh mengurangkan risiko kepada petugas-petugas dari segi kesederaan dan juga risiko yang lebih tinggi seperti kematian. Yang mana kita dapat tahu robotik ini adalah benda fizikal yang boleh ditukar ganti, tidak seperti petugas-petugas kita di lapangan. Itulah yang banyak membantu kepada petugas kita. Baris sedia. Apakah maklumat penting yang bomba mahukan daripada robot sebelum operasi seterusnya? Okey, kalau kita mengambil satu jenis operasi, contoh tumpahan bahan kimia. Kita tahu bahan kimia ini dia tiada warna, tiada bau dan tiada rasa. Jadi dengan adanya robot yang kita hantar sebelum tibanya responder daripada bomba, secara tidak langsung maklumat-maklumat yang diperlukan berkaitan bahan kimia tersebut boleh didapatkan melalui robot tersebut. Contoh dari segi warna cecair ataupun jenis tumpahan yang berlaku, kebocoran yang berlaku di lokasi pencemaran tadi, pencemaran bahan kimia tadi. Jadi dengan adanya teknologi robot tadi, secara tidak langsung dia akan lebih memudahkan dan dia lebih memastikan keselamatan anggota sebelum masuk ke lokasi red zone tadi. Teruskan dengan you punya perancangan tu, nanti saya minta PJM untuk rujuk dengan dia lah. Walaupun ada yang standard yang lebih. That's why ada saya tanya dengan Dr. Azri, setakat ini Dr. Azri kata tidak ada yang
Hai, boleh lah. Padahal tak rancang. Ambil berapa tadi? Dua. Tangan kakak. Ni kita sedang membina litar untuk latihan robotik operasi cari lamat. Tempat ni dah menjadi pusat latihan untuk pelajar-pelajar tersebut nanti. So, tapi belum lagi sebelumnya. Dia bengkok kan? Mereka dapat kawalah persekitaran tersebut. Okey, so nanti dokumen ni, okey, saya akan maklumkan pada guru pembimbing. Okey, di mana saya setiap sekolah wajib melalui satu fasa uji cuba. Okey, baiklah, sekarang kita berada di Sekolah Menengah CNN untuk melihat peserta daripada Sekolah Menengah CNN mengawal robot peninjau yang berada di KML. Jom kita tengok. Okey, selamat datang. Okey, terima kasih Cikgu Nindi. Macam mana? Kita enjoy. Okey, boleh. Okey, saya gitu. Nak sampaikan diri. Sana. Okey. Sorak. Sikit. Sabun, oh pedih mata. Sabun. Alah, sabun dah. Kita nampak sesuatu yang suspicious tadi. Tadi memang nak sabun. Sabun guys. Sabun. Okey, terima kasih Cikgu Marang. Saya Cikgu Beksi dari SMP Pantai. Saya guru pengiring pada Macam mana perusahaan kamu untuk saya sebagai guru pembimbing. Iya. Saya
Saya rasa satu pengalaman yang sangat bagus untuk orang ni. Orang tahu apa mana keadaan sebenar dalam real life ni boleh dilakukan dengan adanya IoT. Contohnya dari sini kami boleh remote robot ni ke KM ni. Dalam kehidupan sebenar dia tak perlu dah kita pergi ke situ untuk melihat keadaan sebenar. Jadi murid-murid itu sebenarnya first time. Jadi mereka terdedah dengan IoT. Orang teruja. Amat teruja. Ya. Kenapa teruja macam mana tu? Sebab first time. Buat robot begini. Lalu buat robot lawan maling bola, jadi buat robot kawal dari jauh. Okay, so tanya semua. Tanya. Saya menyelamatkan risau atau terpaksa diselamatkan lah. Okay, tak apa, kita akan cerita lagi dalam saksi datang. Okay, dan tanya semua. Kita akan bagi tip lah. Sebab dia pengoperasian dia tu sebab dia di dalam. Dia bukan melibatkan macam insiden yang sebenar tu. Yang kita bincang dulu. Dia dilakukan di simulasi di dalam kawasan ni je. Tapi kita boleh buat begini ke tak? Sudah ada pusat kawalan di sana. Ya. Kalau pusat kawalan di mana? Selepas dia, bukan di luar pusat. Luar daripada garisan lah. Garisan, contoh garisan polis di Pemenang pusat operasi mesti di luar lagi. Di mana? Oh, macam mana? Di luar tak? Luar kawasan dia. Masih kita kena di dataran. Dan luar dari tuan tidak boleh letakkan pusat red zone itu. Di sana juga kita punya pusat kawalan. Kita bomba ni dia kerja slow and steady. Jangan kelang kabut Bila jumpa, fokus dulu dapatkan maklumat. Maksudnya fokus kepada dia. Ambil dulu, kalau tidak dapat 360 memang tidak dapat lah. Mungkin ada halangan ni kan. Nampak dari jauh. Ambil maklumat yang kritikal lah. Ya, apa pergi kiri dan kanan dia, tengok ada tidak dia terkena bahan tajam, ada terkena tumpahan bahan kimia, adakah dia bergerak. Dekatkan sikit untuk kita bercakap dengan dia. Cek. Robot yang datang ni, tapi kita kontrol daripada satu bilik tu. Cek boleh bergerak ke? Kan, kami daripada pasukan penyelamat. Robot ini mewakili bomba contoh, mewakili polis contoh. Kan? Cek boleh bergerak ke tidak? Tidak juga. So kita anggap ya non-ambulatory punya victim. Cuma yang tanya tu tuan pihak bomba kan? Tengoklah nanti siapa yang decide, bomba ataupun polis. Sebab kita tu hari setakat insiden je kan. So nanti tim polis juga dengan bomba, so diorang akan bincang kan. Okay. Maksudnya pasukan robotik hanya perlu dekati je. Ya, dekati. Dengar arahan koman. Ya. Komander kena nak dekat, kena dekat Okay. Ini sudah unik juga saya nampak ni. Kita bercakap sini keluar. Woi. Angkat. Okay, good. Hah? Oh. Ui, lepas lah. Sampai checkpoint. Kanan. Okay, robot 2. Selamatin pun susah. Tunggu. Meh. Telepon kau. Stop. Wah. Cantik apa?
Kenapa? Apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku? Ada orang terpelakat? Ada agak berapa orang? Terima kasih. Saya Aizat daripada Polis Negeri Labuan. Okey, tadi ada pelajar saya telefon saya. Katanya ada kecemasan dekat Makmal di Benin. Betul. Pulang Benin. Dia terserah. Kecemasan. Sebab saya telefon. Okey, terima kasih saya. Wait. Kan, ini betul kita. Selesai. Boleh. Okey. Ini betul dia tuan. Nanti kita akan masuk dalam pad lah. Ini betul. Bila tu terus? Ya. Selari. Bagian sini kan. Semua saya bawa pada sini, saya masuk dalam sini. Okey. Jadi lepas tu apa yang berlaku? Kami baru saya tuh sampailah. Ini bilik apa ni? Tapi ini sekarang kita lain kita sampai sekarang lain jadi sampai 1 sampai 2 sampai 3 sampai 4 6 lah kan? Ini araf 2 6 macam araf 2 ni. Ya, tetaran 1 3 1. Ini tidak boleh nombor cadangan sudah ni. Okay. Sini 0.1 0.2 0.3 4. Harus bawa. Jadi kalau kita terus nanti orang kuliah ni, ada orang petang, orang kuliah sini, itu dengar ada tempat pakai sini. Tapi kita pergi mana? Kita berada di sini. Di sini. Kita di luar. Di sini. Ini Makmal. Okey. Masuk tu. Okey. Nanti kita akan dalam ni lah. Kalau lebih rumah sebab tadi dia bos sebenarnya sedang buat ujian tentera di bilik ni. Kemudian ada kita nampak dekat CCTV tu panggilan kecemasan tu. Jadi ada warden dekat kawasan ni tadi. Ada satu CCTV sinilah. Tapi kita tak akses tuan-tuan. Kemudian kita orang keluar daripada sini, kita serang warga di tepi lingkungan. Sebelah tu sikit. Kita minta robotik masuk di bawah. Cepat. Kita makan apa bahan. Robotik kita akan 5 minit. Ada fotosekret. Ada fotosekret. Fotosekret. Okey, kita boleh lukis. Kita boleh makan mangsa. Eren, ada salinan. Kita boleh lukiskan profesor. Lepas itu kalau satu robot itu dalam kira apa masih boleh lagi. Kami akan sedang masuk satu bilik cek dalam bilik itulah mungkin ada bahan yang membahayakan ataupun ada mangsa begitu. Baru jalan ya. Kami sedang jalan.
Mana Rizky? Mana Rizky? Tuan bagi harga. Dia yang mana robot yang boleh bergerak? Untuk kita tiga. Bagi satu orang. Robot 3 lagi standby. Ya, kawasan dalam mana robot 3? Kawasan yang ini, yang di mana yang kamu laporkan tadi ada robot. Oh, oke. Sekarang boleh. Sekarang. Boleh. Robot 3 masih sedia. Itu. Robot 1 report status. Robot 2 report status. Robot 3. Oke, coba kita pakai dulu. Oke. Ini video saya. Oke. Oke. Terus masuk. Oke, baik. Saya tak tunggu robot ya. Oke, terus. Tuan bagi arah mana tuan nak cuba tengok. Oke. Robot 2. Robot 2. Oke. Robot 2 maju ke hadapan sedikit. Masih kita ada robot di bawah. Robot repot status. Sekarang robot dah. Tanda di sini ada peralatan jatuh. Ada jatuh. Robot 2 coba bergerak ke hadapan. Peralatan jatuh. Okey. Okey. Terus gerak ke depan. Masuk depan. Ini mana? Ini depan. Saya bawa aja tuan sama kita. Okey. Robot 2 maju ke hadapan. Sekarang juga. Saya rasa oke, robot 1. Ini masih bulat. Oke, robot 2. Oke, depan lagi. Empat saja robot 1 dan di sini tadi tu Oke, saya jalan lagi. Saya dah mula jumpa tangga. Sini kita tangga. Okey. Kita nak apa dah? Tengok di mana pintu yang ada lampu. Okey. Di sini kita ada trotoar. Saya nampak kita nampak. Ini ada trotoar. Okey, kita ada trotoar. Okey, kita ada. Ini pintu naik tak? Pintu naik tak? Saya tak tahu dia kunci ke tidak. Saya rasa nanti tuan pintu. Okey ya. Ya, inilah ni. Ni. Ini atas. Ini kotoran. Cepat tengok dah. Tuh. Yang saja seorang tu. Tuh. Ada mangsa. Tuh. Dia lambai tu. Tapi dulu ni kita tak boleh cakap kan? Kita tak boleh cakap dengan dia. Turun pergi atas. Nak atas lagi? Turun atas. Saya lagi lah. Mangsa di tingkat 1. Okey. Ini mangsa tingkat 1. Dia tunjuk isyarat apa tu? Kita turun. Macam tu je boleh saya dapat. Kelas. Okey, tanda mangsa tadi. Tingkat 1. Tingkat 1 bilik C. Ini kan? Jadi kena nanti gambar ini pasti. Yang tempat kursi saya yang banyak tu di mana? Yang tempat ruang duduk tu, yang ruang duduk tu ini. Yang di kursi ni, di bawah dia, di tengah-tengah. Ini tempat study dia pada. Ini tengah-tengah lah. Iya. Jadi yang bilik tu mana? Yang tingkat 1. Di atas ni, tapi tingkat 1. Ni sekarang ni yang buat aktiviti di dalam ni sekarang ni siapa yang terlibat sebenarnya? Pelajar tu di mana sekarang? Ada 5 orang
5 orang Waktu tak kau keluar. beli berapa orang? 5 orang kan? Tuan, tuan kerja TV. Berapa tadi kerja terangkap? 5 orang. Ya, kita ada 5 orang, ada 5 orang mangsa. Takkan ini saya tak boleh masuk sini. Saya keluar dari sini. Bantuan dia. Okey, robot 2, pergi ke kanan sedikit. Okey, terus. Robot 2 teruskan. Okey, kiri. Okey, robot 2 pusing ke kiri. Ini boleh lo ni. Sama ke kanan sikit, Okey, robot 2 pusing ke kanan dan maju ke hadapan. Okey, terus. Robot 2 maju ke hadapan sedikit. Lagi. Sedikit lagi robot 2. Lagi. Robot 2 maju ke hadapan sedikit lagi. Robot 2 report kabur. Sudah saja. Sini kamu. Kapan kita deploy ni setakat bila nak? Ya malam tu mampu mas. Sekarang ni mangsa di kawasan kejadian di kawasan ini. Dari mana? Okey, kita sekarang di sini. Kamu sekarang sini. Ini kita masuk ke sana. Dipahamkan kita ada mangsa, dipahamkan ada 5 orang yang belum keluar. Selepas sedang buat sedang buat cek tadi, warden sudah cek, sedang dilaporkan ada 5 mangsa sekarang. Jadi tadi makluman awal kita sudah menggunakan robot tidak dapat pada masalah teknikal dan seterusnya kita gunakan drone pun tadi okey, cuma dia sampai setakat kawasan sini ya robot tadi itu. Dan dipahamkan tingkat 1 ada 1 mangsa tadi. Tingkat 1 mangsa dia dalam keadaan sedar. Kalau boleh yang itu kita fokus yang hidup dulu. Yang lainnya tu coba cari di kawasan ground floor dengan tingkat 1 lah. Fokus di ground floor dulu. Sebab dia punya activity cakap tadi di ground floor, activity yang di sini. Okey, masuk dari sana. Sekarang ini masuk dari sini. Mana ada di mana CCTV tadi dia punya pengambil ada. Sini. Sini. Oh. Kira. Okey, sekarang kita di sini. Masuk ni kan. Masuk ni lawan ni lah. Dia kau terus jalan sini. Ini tengok ni, dia ada di tingkat 1 ni dia ada drain ni. Cek balik, dia terkunci ke tidak. Kalau dia terkunci kena ada bawa ni lah. Kapil lah. Ataupun minta dengan warden yang ada pegang kunci. Dan dipahamkan mangsa pertama di kawasan atas tingkat 1 tu. Buat menyelamatkan mangsa ini dan minta 1 orang Deki untuk cari mangsa lain yang 4 orang lagi. Okey, boleh masuk. Minta satu kawan kau pelajar untuk kita buat sertifikat. Sebab bila dia lapor, kita mau catat apa yang dilakukan dia jumpa. Okey, kau masuk. Masuk kawannya dulu. Nama nasi kita ini. Report dah. Report berapa orang? 3 orang masuk. Okey. Boleh? Ya, 270. Okey, boleh. Maya. Apa lapor mana? Ada gun tu, ada gun. Kenapa banyak?
Yo, masa dia berapa? Membantu serangan makluman 2 orang anggota penyelamat dan pemadam kebakaran masuk ke lokasi. Over. Tujuan utama untuk menyediakan survei dan juga pengesanan mangsa. Bayaran penerimaan pada komando perseliaran, over. Naik ke atas dulu. Naik ke atas dulu. Nah. Ya, tapi sebelah kanan. Perjalanan dari program pemadam Satu Kabut. Akmal masuk. Okey, boleh teruskan perjalanan. Terus di belakang, menghadap belakang. Kami tengok ini timburan ni. Okey, kiri. Okey, terus. Nah, cun. Belakang, mal. Okey, burung. Okey, terus ikuti burung. Okey, cuba cek laluan tangga tu. Okey, lepas tingkat 1 ambil ke kiri. Terus ambil tengok melalui kamera ni. Terus. Okey, mangsa ada tu, dia guna baju apa ni? Biru. Okey, cuba minta ambil maklumat oleh mangsa, minta di mana yang lain. Bagi tahu dia kalau dia tahu mangsa yang lain. Okey, maklumat terima, mangsa akan dibawa ke Green Zone. Okey, boleh angkat mangsa sekarang. Okey, Komando Operasi Layangan terima tanda jelas. Untuk makluman pasukan penyelamat juga kita menghantar lagi satu drone itu membantu pencarian, over. Okay, saya nampak tadi bahan kimia di sini, tuan. Tuan, saya nampak bahan kimia di sini, tuan, tadi. Bilik pertama kanan. Ya. Saya tak nampak pintu dia terlindung. Sini, tuan. Ini visual dia, tuan. Allah, saya tak masuk. Sekali lagi. Tu dia ada tu situ, tuan. Tu. Dia bukan ada tumpahan. Saya cuba Saya dah maksimum. Boleh, tuan, boleh. Saya tengah ambil video ni. Screenshot Saya macam mana nak buat So, mangsa bawah sampai sini akan di take over oleh Kipon.
Sambil sampai di sana, kamu cek keberadaan mangsa 4 itu. Tapi bilangnya sudah. Nanti dia membawa kembali. Kalau yang 4 ini berada di sana, lepas itu apa yang mau perlu? Jadi apa semua nanti kita akan support banyak-banyak. Silakan, Mas. Ada? Masih itu. Ini pos. Ya. Standar tuh, lokasi sekarang las ada taksi. Lepas itu Itu di mana sekarang? kita di sini dapat taksi. Sini entrance tuh. Oh, oke. Lepas itu kami sepatutnya kami kena antar robot masuk bilik di dekat ground floor. Kami mau cek keberadaan. Mungkin ada mangsa di dalam, mungkin ada bahan yang berbahaya di dalam gitu. So pasukan penyelamat jika kerja-kerja memindahkan bangsa selesai, minta pasukan penyelamat untuk berundur ke lokasi ke zon kuning, over. Sorry Asai.
Bos saja. Okey. Kalau jenis satu kurang ini, kamu keluar dari lokasi dan bawa robot tersebut. Jambut untuk open compartment battery. Harus cabut tadi. Keluar kan? Cabut wayar kuning. Cabut wayar kuning, sir. Bisa kan? Patahkan je, patahkan tuan. Patahkan je. Cungkil. Okey. Cabut dah. Okey, cabut. Yang kuning. Jai, cek. Dah mandi dah. Ini apa? Dan kelongkar. Robot dua, robot satu, robot dua. Robot tiga, tadi ada nama itu, robot tiga 50. Guys, Okey, itu semua sekali dengan macam sudah selesai. Jadi akhirnya dengan prosesnya tembal, dan juga perlambatan OT. Itu saya akan declare dan stand down untuk salah. Karena maksudnya untuk sekolah selesai semua. Okey, tepuk tangan. Tepuk tangan. Semuanya dengan baik. Okey, dah dapat dah. Okey, stand down semua.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih. Harapan saya ringkas tetapi mendalam. Saya berharap setiap pasukan membawa semangat juang yang tinggi dan mempamerkan kreativiti terbaik mereka. Bersainglah dengan penuh semangat kesukanan. Di samping itu, gunakanlah peluang keemasan ini untuk berinteraksi dan belajar antara satu sama lain. Jadikan himpunan pelajar dari seluruh Malaysia sebagai peluang untuk bertukar pandangan tentang teknologi dan inovasi. Nikmati proses pembelajaran ini dan jadikan karnival ini sebagai satu batu loncatan untuk terus cemerlang dalam bidang STEM. Baik, pemilihan tema operasi cari lamat. Kita sebenarnya cuba membawa pelajar keluar dari dewan kuliah dan berfikir tentang penyelesaian masalah dunia sebenar. Kita mahu pelajar sedar bahawa robotik adalah alat yang sangat kritikal dalam usaha menyelamatkan nyawa ketika berlakunya bencana. Tema ini sebenarnya memberikan serampang dua mata. Yang pertama, ia adalah ujian teknikal. Ujian teknikal yang sangat mencabar dari segi reka bentuk robot, pengkodan dan kecekapan sensor untuk mengesan mangsa. Keduanya, ia mendidik pelajar untuk mencipta teknologi yang berteraskan kemanusiaan. Kita mahu melahirkan pencipta masa hadapan yang menggunakan ilmu mereka untuk kesejahteraan manusia. Baik, satu soalan yang baik. Jika ada satu perkara yang saya mahu setiap peserta bawa pulang, sudah semestinya adalah minda yang berkembang. Mereka tidak sekadar membawa pulang pingat atau sijil penyertaan, tetapi membawa pulang 3 nilai teras yang akan kekal sepanjang hayat. Pertamanya ialah daya tahan. Dalam dunia robotik, kita sedia maklum, kegagalan adalah perkara biasa. Mungkin sensor tidak berfungsi atau kod pengaturcaraan mungkin mengalami keralat pada saat akhir. Saya mahu mereka belajar bahawa kegagalan itu adalah bukannya pengakhiran, tetapi satu proses kritikal untuk mencapai kejayaan. Yang kedua ialah nilai silaturahim dan sinergi. Mereka datang dari pelbagai negeri, pelbagai budaya dan kolej. Saya harap mereka pulang dengan semangat ataupun senarai sahabat baru. Mungkin mereka-mereka inilah yang akan bekerjasama dalam satu pasukan dalam industri sebenar 10 tahun akan datang. Dan yang ketiga, saya amat mengharapkan mereka membawa pulang nilai empati. Saya harap mereka sedar sehebat mana pun teknologi yang mereka cipta, nilainya hanya bermakna jika ia diaplikasikan untuk kemanusiaan, untuk menyelamatkan nyawa dan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Baik, kenapa kita melibatkan murid sekolah? Yang pertamanya, kita mendukung dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita bawa murid sekolah ke dalam karnival ini kerana kita percaya kepada pembangunan bakat dari peringkat akar umbi. Pendedahan awal adalah kunci untuk menanamkan minat yang mendalam terhadap STEM dan robotik. Karnival ini juga memberi peluang kepada mereka untuk keluar dari bilik darjah dan melihat aplikasi sains secara realistik. Apabila mereka melaksanakan tugasan yang diberikan, walaupun melalui dalam talian, ianya secara langsung mencetuskan cita-cita dan imajinasi masing-masing. Baik, harapan saya untuk masa depan sangat jelas. Saya mahu melihat karnival ini diangkat ke tahap yang lebih tinggi, mungkin melibatkan jemputan serantau antarabangsa atau penyertaan langsung daripada pihak industri. Dari segi teknikal, saya berharap edisi akan datang
akan lebih menekankan kepada elemen kecerdasan buatan dan automasi pintar. Kita mahu melatih pelajar menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dan realistik. Paling penting, saya berharap karnival ini akan terus kekal relevan sebagai kilang penjana bakat-bakat inovator muda yang akan memacu kemajuan teknologi Malaysia pada masa akan datang. Okey, baik, sebagai penutup, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak kementerian, khususnya bahagian metikulasi KPM, atas kepercayaan yang diberikan kepada Kolej Metikulasi Labuan. Terima kasih juga kepada seluruh jawatankuasa pelaksana yang telah bertungkus lumus menjayakan karnival ini. Tidak dilupakan juga kepada pihak PDRM dan Bomber yang banyak membantu bagi menjayakan karnival ini. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadikan operasi Cari Lamat pada tahun ini sebagai titik tolak kepada lahirnya lebih ramai inovator muda yang bukan sahaja genius dalam teknologi tetapi mempunyai jiwa besar untuk berbakti kepada negara. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama secara atas talian untuk menyempurnakan majlis penutupan pertandingan Robotrix Program Edukasi dan Pendidikan tahun 2026. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak tuan rumah iaitu Kolej Metikulasi Labuan kerana telah berjaya menganjurkan pertandingan Robotrix 2026. Tahniah dan syabas kepada Encik Hasnul Hadi bin Haji Sariman serta seluruh warga Kolej Metikulasi Labuan. Ucapan terima kasih turut saya tujukan kepada semua peserta, para pegawai, pengiring dan pelajar yang menyertai pertandingan Robotrix tahun 2026. Tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian. Pertandingan Robotrix Program Edukasi KPM merupakan inisiatif strategik dalam memperkasakan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dalam kalangan pelajar program edukasi. Inisiatif ini dapat menyediakan modal insan masa hadapan yang berdaya saing global seiring perkembangan pesat teknologi robotik negara. Pertandingan ini memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan ilmu teori melalui pembelajaran berasaskan projek dan praktikal. Di samping mendedahkan mereka kepada teknologi IR 4.0 seperti kecerdasan buatan, Internet of Things dan Cyber Physical Systems. Pertandingan robotik ini dirangka dengan pendekatan autentik melalui simulasi operasi mencari dan menyelamat Search and Rescue SAR serta pengurusan situasi krisis melalui pendekatan autentik seperti simulasi operasi mencari dan menyelamat serta kaedah by collage, cuba, uji dan baik pulih. Pelajar dapat mengintegrasikan disiplin pengatur caraan, mekanikal dan elektronik dalam konteks dunia sebenar. Saya berharap agar pertandingan ini dapat mencapai objektif yang disasarkan dan ianya dapat mencungkil bakat STEM dalam kalangan pelajar program edukasi Kementerian Pendidikan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan majlis penutupan pertandingan Robotrix Program Edukasi KPM tahun 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky, 'cause you're a sky